Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sidang pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada ketika ini kita berada pada malam 1 Ramadan 1441 Hijriah, dan esok kita akan memulakan ibadah puasa pada kali ini. Dalam siri yang kedua ini ingin saya kongsikan satu topik yang sangat penting, iaitu berkaitan dengan niat puasa. Sidang pendengar sekalian, niat merupakan rukun yang pertama dalam ibadah puasa, dan niat itu merupakan satu kewajipan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sah sesuatu amalan itu terletak pada niatnya. Kalaulah sesuatu amalan itu dilakukan tanpa niat, maka amalan itu tidak dianggap sebagai satu ibadah, bahkan amalan itu hanya sekadar satu adat semata-mata. Maka sebab itu penting untuk kita mengetahui tentang niat ini, agar puasa yang kita akan jalani esok selama sebulan merupakan puasa yang menjadi satu ibadah yang sempurna dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu riwayat Abu Dawud, "Man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Sesiapa yang tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Dalam hadis ini jelas mengatakan bahawa niat puasa itu mesti dilakukan pada waktu malam, ataupun sekurang-kurangnya dilakukan sebelum terbit fajar esok hari. Begitulah yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, mazhab kita, mengatakan bahawa tidak sah bagi mana-mana Muslim yang tidak melakukan niat puasa pada waktu malam sebelum terbitnya fajar. Maka penting bagi kita di sini, ya, untuk memastikan diri kita tidak lupa, ya, tentang niat ini, ya, supaya kita berniat puasa ini pada waktu malam. Ya, sebab itu menjadi satu kebiasaan kalau kita melakukan solat-solat tarawih secara berjamaah di masjid ataupun di surau, dan selepas saja imam selesai membacakan doa solat-solat witir, maka imam akan memimpin bacaan niat untuk puasa. Itu pentingnya, ya, supaya para jemaah semua ingat dapat berniat bersama-sama dengan imam, dan agar niat itu tidak terlepas, ya, dan akhirnya puasa esok menjadi sia-sia. Ya, maka sebab itu saya peringatkan pada malam ini supaya sama-sama untuk kita melakukan niat, ya, puasa pada malam ini sebelum terbit di fajar, dan mengikut pandangan ulama juga, ya, kita dibolehkan untuk niat pada malam ini dengan niat untuk sebulan Ramadan, ya, dan ini kita mengikut pandangan mazhab yang lain, seperti yang diajarkan kepada kita, niat dia nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Aku berniat menunaikan puasa sebulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Walau bagaimanapun, sekiranya kita telah pun berniat untuk sebulan Ramadan, maka hukumnya sunat untuk kita mengulangi niat puasa pada setiap malam Ramadan itu. Itu mengikut pandangan ulama, dan kita boleh praktikkan. Oleh kerana pada malam ini merupakan malam 1 Ramadan, dan esok kita akan memulakan puasa Ramadan, maka dibolehkan untuk kita
puasa kita pada siang hari, ya, dan bagi memastikan ibadah puasa kita itu menjadi satu ibadah yang sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, kalau kita perhatikan dari sudut falsafahnya, niat bukan sekadar berniat untuk memastikan ibadah itu sempurna, tetapi sebenarnya niat itu ada falsafah yang perlu kita ketahui, iaitu yang pertama sekali, ulama menyebutkan bahawa dengan niat itu dia akan menentukan keikhlasan amalan seseorang. Sebab kalau kita perhatikan dalam lafaz niat yang kita bacakan, lafaz niat itu hukumnya sunat. Yang paling penting niat itu berada dalam hati. Ya, sebab itu ulama ada menyebutkan, kalau kita bangkit awal pagi sebelum fajar dan kita bersahur, itu juga merupakan niat. Cukup sekadar itu, itulah niat untuk kita berpuasa di esok harinya. Jadi dengan niat yang kita bacakan, sama ada niat untuk esok ataupun niat untuk sebulan Ramadan, di hujung lafaz niat itu kita akan perhatikan di situ ada lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Jadi falsafah niat itu sebenarnya dalam satu-satu ibadah adalah untuk menentukan keikhlasan hati kita, dan dia mendorong dan memotivasikan, menginspirasikan kita untuk melakukan sesuatu ibadah itu ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita katakan niat itu bukanlah sekadar di bibir semata-mata, tetapi niat itu di hati, ya. Dan niat ini bukan satu perkara yang mudah, ya, sebab niat itu merupakan pekerjaan hati. Maka sebab itu perlu didorong dengan lafaz. Bila mana kita lafazkan di bibir, maka hati akan tergerak untuk menanamkan sifat ikhlas dalam hati kita. Keikhlasan ini sangat penting dalam semua ibadah. Sebab itu disebutkan, ya, dalam surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya bila di hari akhirat nanti, kita semua mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu inginkan pertemuan dengan Allah Taala, maka hendaklah kamu melakukan amal-amal saleh. Tidak cukup setakat itu, dengan amal saleh kamu boleh bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kena ada keikhlasan, ya, kena ada keikhlasan dalam amalan saleh. Sebab itu Allah Taala kata wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang kamu laksanakan. Bila mana kita lakukan satu-satu ibadah, contoh kita lakukan ibadah puasa tapi bukan kerana Allah, kita lakukan ibadah puasa mungkin kerana pak mertua, kerana mak mertua, kerana malu dengan orang kampung, maka di situ ada bibit-bibit kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, kerana kita beribadah bukan kerana Allah Taala. Wal'iyadu billahi min zalik. Maka sebab itu niat itu penting untuk mendidik hati kita supaya kita ikhlas melakukan ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka didiklah hati dengan lafaz niat itu, dan berusahalah untuk mencapai tahap keikhlasan dalam hati kita dalam ibadah puasa yang kita laksanakan. Ini tidak bermakna kalau kita tidak ikhlas di hati, lebih baik tak perlu berpuasa, tidak. Ya, nak ataupun tidak, puasa itu merupakan kefarduan, maka hendaklah paksa diri kita untuk melakukan ibadah itu. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita untuk mencapai tahap keikhlasan dalam hati.
falsafah niat dalam ibadah puasa itu ialah untuk membentuk hati kita dan perasaan kita untuk mencapai tahap taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bertepatan dan selari dengan firman Allah Taala yang menjadi ayat pensyariatan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu puasa Ramadan sebagaimana telah pun difardukan kepada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi dengan niat yang kita lafazkan, yang kita sematkan di hati, maka sebenarnya niat itu dapat membentuk hati kita dan perasaan kita untuk mencapai tahap taqwa yang diharap-harapkan daripada ibadah puasa itu. Dengan niat dan keazaman dalam hati, maka kita akan jalani ibadah puasa keesokan harinya itu dengan kesungguhan. Kita akan bersungguh-sungguh menjalani ibadah puasa, bukan setakat hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi kita akan berusaha untuk memastikan ibadah puasa kita itu juga menahan nafsu kita, menahan pandangan kita, menahan lidah kita, menahan anggota-anggota kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita bukan lagi seperti kanak-kanak yang berpuasa, kita telah pun dewasa. Maka ibadah bagi orang yang telah pun dewasa, ibadah puasa bagi mereka yang telah pun dewasa sudah tentunya tidak sama dengan ibadah yang pernah kita lakukan sewaktu masa kita kecil dahulu. Ya, maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadisnya, kam min sa'imin hazzuhu min saumihi ila al-ju' wal 'atash. Betapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat ganjaran daripada puasanya itu, melainkan lapar dan dahaga. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jelas pada kita, kalau kita nakkan kesempurnaan ibadah puasa dan juga kita mengharapkan natijah dan falsafah daripada ibadah puasa yang kita laksanakan itu, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh memastikan ibadah yang kita laksanakan itu selari dengan niat yang kita lafazkan di awalnya, iaitu untuk mengharapkan keredaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, maka sebab itu saya peringatkan sebagai akhir pertemuan pada kali ini, supaya pada malam ini dapat kita bersama niat puasa Ramadan untuk esok hari dan juga untuk sebulan Ramadan keseluruhannya, agar ibadah yang kita laksanakan itu benar-benar sempurna dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat takut dan sangat khawatir sekiranya ibadah yang kita laksanakan itu hanyalah sia-sia, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala,